Selamat datang ke podcast Bual Nusantara. Pada kali ini saya ditemani dengan Hafiz Hamzah. Beliau merupakan seorang penulis dan penyair. Tapi Hafiz saya kenali sebagai orang yang memakai topi yang pelbagai juga, kan? Bukan sekadar seorang penulis tapi penyair. Dia juga involved dalam fotografi, mungkin sedikit dalam muzik juga. Tapi saya mengenali Hafiz sebagai penulis lah, sebagai penyair kan. Ya, selamat datang ke Bual Nusantara. Terima kasih, Din. Ya, okay. Hafiz, mungkin boleh ceritakan sikit lah pasal macam mana Hafiz boleh terlibat dalam dunia penulisan ataupun bagaimana Hafiz mula menulis lah. Ya. Macam mana nak jawab tu, Din? Ya. Bagaimana menulis? Mungkin bila pertama kali rasa-rasa menulis kan. Mungkin dulu terlibat dengan, kalau saya kenal Hafiz di Jalan Telawi mungkin yang terawal, mungkin sebelum Jalan Telawi sudah terlibat dalam dunia penulisan kan. Ya. Mungkin tempoh-tempoh tu kot yang paling awal menulis mungkin ya, tapi kalau nak katakan kesedaran ke apa, walaupun bunyinya cringe, tapi mungkin tu lepas mengaji di UM, saya rasa sebabnya habis mengaji di UM tu 3 tahun tu rasa sangat kosong. Tempoh tu tempoh yang agak menarik sebenarnya. Sebab itu pasca 1998 saya di UM 2001 bermula. So habis dalam 2004. So waktu habis tu dia dekat tengah, denyut di tengah Kuala Lumpur UM ni. Jadi ada rasa banyak yang kosong, banyak yang lompong, banyak yang hal-hal yang tak dijawab ataupun hal-hal yang mungkin tak ditemui ketika di dalam pagar universiti. Mungkin macam itulah. So dari situ yang bermula bukan menulis dulu, membaca dulu. Membaca yang sangat banyak. Kebetulan library UM best waktu tu, antara benda yang membantu juga sikit-sikit sebanyak. Dan betul akhirnya keluar 2004, 2006 macam tu, jumpa dengan teman-teman di Jalan Telawi. Itu betul-betul yang rasanya kalau di UM saya belajar untuk dapat scroll. Dengan kawan-kawan di Jalan Telawi ni pelajaran yang lebih ataupun kesedaran yang lebih luas lah kot. Saya jumpa pertama sekali dengan Fatih Aris Omar dan dari situ kita berkawan-kawan lah. Dan ya. Sebab menarik bagi sebab Hafiz masa dekat UM belajar top benda yang totally lain IT kan, dalam IT. So mungkin environment dan kawan-kawan kalau di universiti mungkin tak boleh diharapkan sangat kalau kita tak keluar daripada universiti dan mencari teman-teman yang lebih dekat kan. Sebab waktu tu pun kita pun tipu lah kalau kata umur awal 20 ataupun 19, 20 tu yang kita nak kata kita dah tahu. Tak, waktu tu tempoh-tempoh penerokaan, exploration kan. Jadi kenapa masuk IT, kita pun tak banyak pilihan. Kita apply dapat dan kita, semua saya bernasib baik ada dekat situ dan di tengah ibu negara, di tengah KL. Dan akhirnya untuk mencari jalan tu memang kebanyakan masanya mencari jalan sendiri lah. Dan jumpa kawan-kawan yang akhirnya sedikit sebanyak secara langsung atau tak langsung membantu kita ataupun membuka kesedaran dalam kepala otak untuk belajar tengok benda. Masih ingat tak macam tulisan pertama yang Hafiz keluarkan, like esei ataupun puisi? Rasanya esei. Puisi ni lambat sebab puisi ni susah. So esei rasanya sebab waktu tu dia banyak paper-paper kecil tau. Saya tak ingat, dia bukan harakah. Saya tak ingatlah mungkin Wasilah ke zaman-zaman yang pasca reformasi tu, saya rasa first diterbitkan ada salah satu paper kecil itulah, akhbar kecil itulah. Saya tak ingat nama sebenarnya dia. Tapi memang boleh bayangkan macam itulah yang pinggiran yang bukan mainstream media pemerintah bukan. So waktu itu sebab kita duk fikir kita nak menyanggah macam-macam hal. Bukan perlakuan dia juga, tapi dalam segi pemikiran apa semua tu kita umur 20 dia nak kata apa kan. Rebel tak rebel tapi tak nak ke sini, kita nak ke situ. Tapi masa tu rebel like macam rebel sebab apa, like politik ataupun ataupun politik atau apa benda-benda di luar diri ni sebenarnya bagikan dorongan atau kesedaran je. Tapi yang betul-betulnya tu untuk faham basically. Sekarang bila saya tengok balik, itu adalah satu proses tu nak cuba cari tapak ataupun nak cuba letak diri ni kat mana sebenarnya dalam apa-apa yang kita buat lah, kerja ke, society ke apa, nak cuba cari role tu. Waktu tu kita tak dapat lah benda ni, tak tahulah nak mengungkapnya pun tak kerti. Tapi rebel lepas tu bukanlah rebel apa ya, dia rebel pada diri sendiri, lebih pada existential. Sebab nak mencari apa yang nak cari pun tak tahu waktu tu, Din. Tipu kalau kita kata tahu semua tak. Tapi ideanya untuk tidak
senang berasa selesa dalam apa juga keadaan kita waktu tu lah. Mudah je kan waktunya dapat scroll IT. Memang pernah kerja lah, saya pernah kerja IT apa semua, tapi benda tu tak bagi kepuasan. Dia tak menjawab apa-apa pertanyaan yang muncul dalam diri tu. Politik ya, tetapi bukanlah hanya politik. Banyak hal lain lagi kan. Dan kebetulan akhirnya bila dalam tempoh-tempoh tu saya lebih tertarik dengan hal-hal budaya sebenarnya. Sebab ini yang membagi kesan, walaupun politik ya, apa saja ditentukan oleh sektor lapangan politik itu akan bagi kesan kepada kita, polisi atau apa semua. Tapi yang immediate ni, yang segera, yang real punya kesan, itu kan dari kita sendiri. Maksudnya kita banyak benda kita libat. Tanpa tunggu apa-apa orang nak buat polisi ini itu, tak, kita gerakkan dulu. So saya lebih tertarik dengan idea-idea begitu dan kecenderungannya dalam hal-hal penerbitan menulis tu lah. Saya ingat masa saya saya di masa di universiti juga, masa belajar, antara orang muda pada waktu tu bila jiwa dia bergelora nak rebel, paling tidak orang akan memilih sama ada untuk kekal di universiti dalam dunia akademik ataupun keluar sedikit dan mungkin menjadi venture into writing, dan yang ketiga mungkin sebab politik juga, itu join politik, mungkin masuk ke NGO ataupun masuk ke parti politik. Kalau kenapa mungkin tak memilih ke politik kalau rebel ke arah itu juga kan? Macam saya cakap tadi Adin, sebab dia yang membentuk kita, yang menentukan hal dalam hidup kita bukan hanya politik. Penting ya, tapi bukan hanya itu. Jadi, dan ramai je kalau orang memilih jalan politik, ya silakan. Kita pun berada di zaman yang sangat menarik sekarang untuk kita menilai balik apa yang kita fikir, apa yang kita pernah bahaskan, debatkan 20 tahun lepas. Tapi lebih penting adalah lapangan-lapangan lain ni kan, budaya dan seni ni terutamanya, sebab untuk sekian lama dia dah beku. Untuk saya membayangkan dia beku. Dia tak banyak boleh melorong atau mendorong pada benda-benda lain. Kenapa saya cakap? Jadi simple je. Kita tengok kita dengan negara jiran, kita punya contemporary sekarang di Singapura, di Indonesia, mana-mana. Susah kan. Macam kalau kita nak cakap penulis misalnya, agak kita ada, bukan kita tak ada bakat atau apa semua tu, tapi saya tak boleh untuk tidak melihat yang kita ni ketinggalan. Banyak benda. Perbahasan. Terutamanya benda-benda hal menulis atau penerbitan ni bermain di lingkaran idea yang sangat tak boleh pegang. Dia sangat abstrak, sebahagian banyak masa itu abstrak. Tapi macam mana kita nak mengerah ke tumpuan dan usaha ke arah tu untuk cuba fahamkan diri kita sendiri dulu lah kot. Kalau penulis-penulis yang ada pada waktu tu, siapa yang banyak mempengaruhi? Penulis mana? Like local and regional yang mempengaruhi kepengarangan Hafiz lah mungkin. Kalau umur awal 20-an tu Din, yang saya sebut tadi tu, Fatih Aris Umar dalam buku dia Patah Balik. Sebelum tu memang kita baca dekat sekolah rendah ke apa semua tu, ada baca. Maksudnya benda-benda yang available, yang ada di perpustakaan sekolah. Saya sekolah merata di Setiawan. Kebanyakan masa dalam sekolah rendah, sekolah menengah tu di Kuching. Jadi memang ada akses bacaan yang mungkin saya panggil popular lah kot. Tapi itu kan membaca, even tujuan membaca waktu itu pun lain. Dia hanya untuk baca yang keperluan bila orang suruh. Untuk bukan kita nak terhadap sesuatu topik. Tapi yang kalau dalam konteks tempatan lokal, yang betul-betul, sebab sebelum bertemu kawan-kawan di Jalan Telawi ini, saya sebenarnya bertugas sebagai penulis di majalah muzik ROTTW. Tak sampai setahun rasanya, mungkin kurang setahun lah. Itu mungkin pendedahan awal terhadap penerbitan dan penulisan. Tapi akhirnya kenapa saya, antara sebab yang menyebabkan saya berhenti waktu itu adalah akhirnya saya sedar yang saya tak banyak benda pun nak ditawarkan dalam konteks penulisan dan berfikir ni, sebab kita sendiri shallow, kita sendiri cetek. So waktu itulah antara pencariannya tu nak tengok macam mana kalau nak teruskan menulis ni, macam mana jalannya, sebab kita tak boleh, contohnya nak jadi penulis sepenuh masa, susah. Kalau ada yang boleh buat, silakan, tahniah. Tapi saya sedar dari umur awal tu susah. Jadi bila jumpa buku Fatih ni, saya terkejut sebab dia macam bagi waktu itu, dia membuatkan saya percaya bahawa boleh menulis macam ni di Malaysia. Dan dah ada orang buat dah. Bukannya dalam konteks, sebab waktu itu konteksnya kena faham lah, establishment lah. Tulisan-tulisan berita ataupun rencana, belum sangat esei yang lebih bebas, rencana akhbar, ada utusan apa semua itu kan. Itulah yang kita faham, yang kita percaya secara tak sedarnya sebagai bentuk tulisan. Boring,
apa semua kan. Tapi dari buku tu Fatih menunjukkan saya dari tulisan itu, sebelum saya kenal orangnya, saya kenal tulisan ni dulu, yang boleh membawa perspektif yang macam ni, boleh membawa pengucapan yang macam ni, yang waktu itu dia hook benda tu tanpa kita sedar atau tahu nak jelaskan macam mana lah. Tapi kemudiannya kita tengok boleh ada sisi lain. Ya, sebab saya tengok mungkin kalau kita nak bandingkan masa politik pada waktu tu, peringkat mungkin selepas 98 kita ada dua ekstrim je mungkin kan, either kerajaan ataupun pembangkang Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat. So mungkin kalau di Jalan Telawi ataupun apa yang ditawarkan oleh Fatah Balik atau Fatih Aris itu alternatif kepada kedua-duanya mungkin, kalau tak salah kalau mungkin boleh tengok itu. Ya, yang lebih kritikal lah kot kan. Dan mungkin lebih dekat ke apa, mungkin Hafiz tengok masa tu Indonesia dah berkembang dan kita ada semacam nak ke arah itu kan waktu tu. Tapi saya tak nafikan juga. Ya, mungkin. Tapi tak hanya macam macam mana cakap sebab kalau waktu tempoh-tempoh tu akses ataupun capaian terhadap buku Indonesia contohnya pun agak masih susah lah, tak macam sekarang lah kan. Dengan platform yang macam-macam ada ni. Tapi dia tak tahu macam mana nak mengungkap ni, sebab keperluan kita dekat sini ataupun dekat mana-mana sebagai penulis ni kan, pemerhatian kita tu perlu setempat lah. Masa di ROTTW banyak tulis pasal apa? Muzik sahaja banyak apa interview. Yang band cover macam tu lah. Event ada, interview yang international ada, tapi mostly apa-apa yang manufacturing punya muzik lah. Maksudnya benda-benda yang biasalah kalau kita tengok PR, apa benda advertisement, hal-hal yang itu akhirnya tak membagi kepuasan yang banyak juga. Ada yang best, maksudnya interview yang kalau dapat interview orang atau musician yang sedap dari sudut pandang, bukan sedap dari apa benda orang nak kita buat, itu benda-benda yang menarik. Tapi dari segi situ jugalah, maksudnya even waktu tu, even music tu sendiri ROTW tu pun kita tahu ada, kita kena andalkan, kita kena tengok juga maksudnya apa yang ada kat luar. Ada Rolling Stone waktu tu yang paling saya suka untuk tengok lah. Tapi dekat Indonesia pun banyak majalah muzik apa semua. So dari kesedaran untuk tengok secara tak langsung ni, untuk membandingkan kita ni, untuk tahu kita kat mana, kita kena tengok dekat luar ni ada apa kan. Sebab tak boleh hanya kita short sendiri ni penting untuk buat kerja, tapi tak boleh khayal kat situ lah. Tapi tak dinafikan juga, saya rasa apa yang Hafiz buat dekat ROTTW mempengaruhi apa yang Hafiz buat hari ni juga. Sebab di ROTTW itulah saya sedar punya susah nak menulis kalau kita ni bangang. Tak, sungguh itu yang saya rasakan. Saya nak contoh waktu tu cerita paling real. Butterfingers kalau tak silap saya waktu tu keluarkan album kurang lebih kasi Selamat Tinggal Dunia kot. Tempoh-tempoh tu lah. Radiohead ada Hail to the Thief. Contohnya. Ini yang saya sebut yang agak dikenali, orang kenal lah. Saya nak menulis tentang, katakan kita nak menulis tentang album tu kan. Nak tulis apa? Contoh Hail to the Thief tu. Saya duduk fikir. Saya ingat lagi waktu tu depan komputer, saya nak kena tulis review bangang apa benda kan. 200 word ke 300. Saya tak tahu. Masalah saya duduk fikir, aku nak tulis apa pasal Radiohead ni? Aku tak kenal pun dia orang ni. Tahulah. Tapi ditugaskan untuk maksudnya tulis. Maksudnya kalau apa ada pun pengetahuan ataupun maklumat yang saya dapat tentang Radiohead waktu itu semua sekunder ke apa benda, tak tahu apa dia dah. Maksudnya dari magazine lain, dari website lain. So kita sendiri ni, role kita ni, saya punya kedudukan dalam hal tu tadi kat mana? Basically saya rasa ini fake gila. Di umur 20-an tu saya fikir macam tu, macam review tu fake lah maksudnya. Kalau kena tulis, belum tulis lagi dah rasa fake, sebab saya nak tulis apa? Setakat aku punya pandangan, minat tentang album tu, apa pentingnya pandangan aku tentang album ni nak bagi tahu orang. So dalam tempoh itu tadi kalau kita sebut rebel ke apa tu, mungkin elemen yang macam ni. Bukan rebel pergi bergasak semua tu, tak. Maksudnya lebih kepada kualiti. Pertanyaan mempertanyakan balik diri sendiri di luar comfortable punya zone tu, sebab akhirnya kita kena buat self check dulu. Itu yang saya buat. So sebab tu saya rasa umur awal tu jadi pening banyak lah. Pening banyak sangat, sebab semua benda nak dipersoalkan. Contoh hal penulisan tu, itu tadi dekat RTW tu, saya rasa akhirnya beberapa bulan aku kat situ, ada benda best, maksudnya ada interview yang best, tapi ada juga akhirnya sampai ke titik yang kita sedar kita nak menulis, kita perlukan perangkat yang lain, kita perlu benda-benda lain, tool yang lain untuk first kali, bukan untuk tunjuk terror kita menulis atau baca benda tu, tak, untuk develop kita punya pemahaman terhadap sesuatu benda.
Yeah. Dari situ baru kita pave jalan, kita buka jalan baru. Itu. So ROTTW dah lama Hafiz tinggalkan dan Dan dah tak ada pun Ya, rasanya. sekarang dah tak Dia ada brandnya ada Tapi banyak je orang menulis mungkin majalah-majalah muzik ni dah banyak ke online kan. Dan ada pembacanya. Kalau nak tajakan perbezaan gaya penulisan masa tu dan sekarang, orang menulis muzik macam mana sekarang, saya cuba fikirkan juga, cuba nak menulis tentang muzik, tapi macam persoalan yang sama juga kan, apa yang nak ditulis sebenarnya, apa yang sebenarnya muzik ni baik orang dengar aja kan, tak payah dibaca kan. Untuk satu benda tadi pasal ROTTW tu, satu hal saya sedar, maksudnya di situ saya sedar bahawa itulah tadi susah nulis, tak boleh kosong apa semua. Tapi dia juga akhirnya secara bila saya reflect balik, dia banyak buka ruang, dia banyak membuat saya terfikirkan persoalan-persoalan tu tadi. Itu bestnya untuk saya ROTTW. Bukan reportingnya apa semua okey, sebab waktu tu kalau faham dia tak ada apa pun. Itulah satu-satunya, dan itu di kalangan pemuzik sangat penting. Maksudnya itulah exposure, pendedahan yang to be fair untuk ROTTW itu benda yang sangat susah dan bagus pun sebenarnya dibuat. Cuma bila kita masuk konteks tulisan apa semua tu sekarang, bila kita tengok, saya tengok balik, memang banyak benda yang lagi boleh dibuat apa semua tu. Tapi in terms of journalism music contohnya, itu dia tadi tu, saya tak pasti orang lain macam mana, sebab waktu tu ada je majalah-majalah kalau English based tone ke apa semua, tapi dari konteks yang bahasa Malaysia ni, yang itu yang sentiasa saya menarik. Sebab kenapa, macam mana kita nak mengungkap, nak menulis dengan cara kita, fikiran kita. Orang boleh menulis dalam bahasa Melayu tapi fikirannya bahasa Inggeris. So itu persoalan dari dulu sampai sekarang. Saya masih duk fikir tiap-tiap kali berurusan dengan tulisan, tak kisah sendiri ataupun orang lain. Maksudnya pengaruh-pengaruh apa, like dari segi gaya penulisan Sebab Inggeris? susah je budaya muzik ni. Kalau kita cakap pasal budaya muzik moden, memang dari barat. Suka atau tidak barat. Memang ada kemudiannya yang dari kita ni, tapi yang orang consume dalam tahap yang established ni, maksudnya yang umum apa semua ni, muzik tu coraknya corak barat. Tapi macam mana kemudiannya untuk kita melihat benda tu dan memikirkan benda tu dalam konteks fikiran kita, hati nurani kita, itu susah. Saya rasa betul. Tak ada kesedaran kat situ. Saya di ROTTW tak ada kesedaran kat situ. Bila sedar, mengelupur, tak tahu, jadi berhenti dulu. Siapa yang pernah tulis masa dekat ROTTW yang waktu tu yang sangat inspired? kecil tim kita. Editor saya waktu tu Sir Rashid masih ada. Dia sekarang menggerakkan tempatan Fest, dan seorang grafik artis Acid. Ini 3 orang, kita orang je. Dan saya dah terbiasa buat kerja sikit-sikit orang ni. So dari situ 3 orang. Dia ramai orang yang pernah menulis, pernah menyumbang kepada ROTTW ni apa semua, dia ramai. Tapi waktu saya tempoh tu hanya ada 3 orang ni saja. Masa Hafiz menulis, saya masih baca lagi lah kot masa. Dia okey je, dia best je. Itu adalah alasan untuk kita sebulan sekali pergi kedai majalah dekat Pekan, kalau saya Setiawan. Waktu tempoh tu kan, cari, dan that pengalaman itu pun menarik je untuk pergi dan beli majalah, tunggu majalah ni kenapa tak keluar. So itu pengalaman-pengalaman yang sekarang ni dah makin langka lah, makin dah tak ada lah, orang dah tak beli. Betul, cabaran dia salah satu macam bila kita terpengaruh banyak. Of course bila kita baca ROTTW, dan macam Hafiz mention ada Rolling Stone pada waktu, dan gaya-gaya bahasa, even gaya penulisan pun sangat barat, dan akhirnya bila kita nak, dan tak ada rujukan-rujukan lain sangat dalam bahasa Melayu pada waktu tu kan. Dan kemudian bila nak menulis band tempatan yang memainkan muzik moden, itu mengalih bahasa itu. Macam pemikiran. Basically pemikiran. Pemikiran kan. Akhirnya nak ditumbuhkan dalam bahasa Melayu tu. Saya ingat sangat cabaran yang sangat besar. Sangat besar. Masalahnya juga dari dulu sampai sekarang rasanya sangat sikit orang yang sedar. Itu lebih mengikutkan lah. Kan, ramai orang buat muzik sampai sekarang, ramai orang main band. Berpuluh-puluh, saya tak tahu lah, macam-macam album keluar, power tapi itu bila kita tengok balik core values atau nilai dia, kalau kita nak ambil kerangka yang macam kita cakap tadi ni, maksudnya fikiran hati nurani yang berjejak dekat sini, maksudnya ada pertalian sejarah, ada pertalian politik, maksudnya ada perkembangan-perkembangan itu alert tau. Dia bukan muzik, bukannya satu alasan untuk jadi terpencil dan tak, kita sini-sini tak. Ada je, banyak je kalau nak tengok kelompok-kelompok yang lagu-lagu apa yang lebih aktivisme apa semua kan, tapi kerangkanya masih barat. Saya lebih berminat macam mana kalau ada orang-orang penulis ke artis ke mana yang berusaha
sungguh-sungguh untuk mencari ni benda ni. Maksudnya apa dia? Kita ni kalau kita punya muzik ni, kita kat mana? Apa dia? Kalau muzik moden kita tu apa? Susah lah, memang benda ni susah dan mungkin banyak orang tak fikir benda tu, tapi itu yang benda-benda macam ni yang menjadikan dia jadi macam fuel atau bahan api untuk saya yang ni kita explore lah. Kalau macam interview band, soalan-soalan apa yang biasa dia tanya? Waktu tu okey lah, sebab dia kalau saya buat tu ada, sebab susah juga, dia budak ni kena faham. Bila saya tengok balik, budak apa benda nak diharapkan, tapi kita buat banyak. Itu ada momen-momen yang paling pelik yang saya rasa aneh tapi akhirnya saya suka. Bukan interview band-band underground ni. Ada banyak lah band metal apa kita duduk sembang, tapi waktu tu saya sendiri pun tak berkembang, tak matang. Dia orang sendiri pun agaknya pun tak reti nak handle apa semua. So tak banyak yang saya belajar. Tapi ada satu interview ni yang kebanyakan pembaca waktu tu saya ingat saya bash lah kita orang ni sebab tak suka. Adalah interview saya dengan editor ni mewawancara Anwar Zain dan Dayang Nur Faizah sebelum show dia di Planet Hollywood. Okay. Surprisingly, interview tu untuk saya memuaskan, sangat memuaskan. Dayang terkejut waktu tu kenapa kita datang dengan pertanyaan-pertanyaan begini. Anwar Zain pun blur kenapa. Sebab semua orang akan expect soalan-soalan biasa yang orang tanya lah. URTV kind of standard lah, music apa-apa kan? yang tak ada kena pasal muzik. Tapi kita sembang hanya pasal muzik. Kenapa Dayang tak nulis muzik sendiri, kenapa tak nulis lirik waktu itu. Sekarang saya dah tak tahulah, saya dah tak follow dia punya perkembangan. So benda-benda tu ada momen-momen waktu interview tu kita dah boleh rasa kita dah buat orang berfikir lah. Maksudnya orang tak selesa mungkin. Dia tak selesa, tapi maksudnya benda yang kita fikirkan ni bila kita suara kan, kita lontarkan, dia pun fikir benda sama juga. Dia bukan soal siapa teres, bukan itu. Dia macam ini proses, kalau muzik itu produk budaya, itu proses pengembangan dia macam mana kita nak tengok dia matang. Itu baru konteks yang kira establishment lah, orang sebut mainstream ke apa. Saya tak suka melihat pada saya muzik kau bagus je. Dan bukannya jadikan alasan lah, maksudnya kalau yang umum begini, yang lebih fringe ni lain-lain. Kena ada attitude. Semua tu kena ada attitude. Anwar Zain pada saya ada attitude. Dayang Nur Faizah waktu itu ada attitude. Attitude tu yang penting, yang tentukan kita. Bukan soal gaya kita macam mana keluar. Tak. So yang kalau tentang moment, saya rasa itu interview yang best lah. Itu yang agak pelik lah, sebab orang akan ingat kita jumpa band-band apa semua. Dia best. Tapi kadang-kadang saya kena berjujur juga ni, sebab kita interview band, kau bayangkan band-band itu waktu tu pun 20-an, 30-an. Sama je. Dia levelnya masih mencari-cari, bukan yang matang apa semua. Jadi tak banyak benda pun sebenarnya dapat diunggah untuk ni kan. I mean, masa saya bila fikir nak menulis pasal muzik, dan antara benda yang saya ingat menulis antara tulisan-tulisan tentang band ataupun muzik, ini banyak daripada zin-zin underground. And then interview banyak yang dikeluarkan dalam zin kan. Dan bila kita tengok balik dalam 10 zin, soalan-soalan sama je yang ditanyakan, yang macam sangat simple. Band dilahir bila set up band ni ditubuhkan, kenapa nama macam ni band kan, berapa orang line up kan dalam tu. So agak mengecewakan juga dari segi macam mana kita gali ataupun question, Bayangkan berpuluh tahun dah. Bahkan kalau contoh, tak kisah dia bukan hanya pemuzik band ataupun penulis apa semua kan. Tapi kalau tak ada satu ruang untuk orang membaca dan mempersoalkan benda yang lebih penting, contoh dalam muzik kita dah sebut tadi ni, macam mana muzik kita nak berkembang? Maksud saya macam mana pemikiran pemuzik-muzik kita berkembang dan boleh jadi lain dan boleh jadi jelma jadi sesuatu yang best, signifikan. Kalau tak ada perbahasan-perbahasan ni, semuanya tanya soalan ulang-ulang. Saya akan patah balik soalan tentang muzik. Tapi bila saya tengok sejarah penulisan Hafiz, mungkin start daripada ROTTW, kemudian ke Jalan Telawi, dan berkembang lagi. Dan banyak Hafiz mention, mungkin kalau saya rangkumkan, ada banyak benda yang tak beres yang Hafiz start beresnya, yang tak senang duduk. Akhirnya Hafiz tubuhkan Obscura. Boleh ceritakan sikit tentang Obscura? Kenapa diwujudkan Obscura ni? Pertama sekali Obscura tu, buku pertama kita terbit tahun 2012. So baru ni 2 tahun lepas dah 10 tahun. Kerayaan kecil untuk sebenarnya Obscura tu kita je lah, kecil je lah berapa orang. Tapi itu pun adalah macam mana?
Waktu saya buat Obscura, selepas RTW ni, akhirnya saya bekerja di Berita Harian. Bahagian otomotif. Sampai sekarang masih otomotif tapi bukan kat Berita Harian lagi dah. Asalnya entah kenapa, mungkin sebab itulah, mungkin sebab kerja saya dengan newspaper. Weekly pull out dipanggil, seminggu sekali je. So dan saya terlibat dari awal tu memang prosesnya dari A sampai Z. Dia bukan macam reporter masuk biasa melapor pada editor, pergi field buat news, tak. Sebab kita ni kecil punya suplemen, saya terpaksa handle semua. So dari situ nak tak nak, tanpa saya sedar apa semua tu, saya dah belajar apa sebenarnya. Contoh, macam mana nak handle ni, page kosong ni, nak buat apa. Dia bukan online boleh, tak ada. Ni nak print, katakan 16 page, 3 kosong ni nak buat apa. So kena ada problem solving, macam mana terserah, tapi dah terbiasa dengan benda macam tu, dah terbiasa uruskan orang, dah assign orang ni pergi tolong buat ni, supaya dah settle masalah ni. Kerja dengan cepat kan. So maksudnya dari segi penerbitan dekat Berita Harian ni maksudnya tanpa sedar saya dah ditolak dan kau kena handle je benda ni. Tak sempat nak fikir sangat. So on the go belajar. Okay. Habis waktu RTW tu ada cita-cita awalnya untuk terbitkan balik tulisan di RTW. Bukan main tak malunya. Dah lah. Saya bersyukur benda tu tak pernah terbit. Sebab teruk tulisan di RTW saya sendiri, terutamanya kalau nilai dari kita umur dah matang ni, tengok macam tak ada apa sebenarnya ni, setakat nak, kalau nak katakan setakat dokumentasi pun macam tak perlu kot dokumentasi ni, tak payah je. Just ambil dan terima tempoh tu sebagai satu tempoh belajar yang mahal harga dia. Itu je. So dari situ, waktu tu saya pernah lah, esei yang saya kumpulan esei yang saya maksudkan ini, saya hantar ke beberapa. Antaranya Pak Engku, waktu tu ada suara-suara. Suara-suara ni, kalau waktu tu orang pernah dengar lah kot, antara title yang saya suka, Utopia Trauma, Rahmat Harun, ada beberapa lagi di siri sikit. So dari siri-siri tu yang saya nampak, macam boleh try ni. Obviously sangat jelas ditolak lah kan, memang tak. So dari situ saya tak adalah rasa sedih ke apa, saya macam okay lah, tak boleh terbit ni, tak apa, mungkin ada bagus juga. Sekarang saya mengesahkan bagus benda tu tak terbit sebab memalukan, tapi akhirnya benda tu menimbulkan satu ketakpuasan hati yang lain. Macam saya cakap, aku tak percaya benda ni susah. So kita buat. So nak buat ni apa? Barang tak ada. So kebetulan waktu tu ada kawan-kawan Jimadi, Fakrul, Fazalah, saya tahu dia orang tengah nak buat satu buku. Sekuntum Pantun tajuk dia. Memang dari awal tajuknya Sekuntum Pantun dan 99 Kelopak Cinta. So, saya tanya apa masalah dia kan? Apa masalah, kenapa ni tak siap-siap? So dari situ juga, dari kesedaran awal saya menyedari bahawa dalam lingkungan kawan-kawan pun keinginan untuk menulis dan menerbitkan ada, tapi dalam banyak kesempatan benda tu tergantung. So dari awal tu dah sedar. So tak apa. So saya masuk, saya cakap, cuba explain dekat aku apa yang tak ada ni. So saya tengok apa yang dah ada dulu. Bila dah ada benda, maksudnya draft awal apa semua, okay. So apa direction ni? Masa tu saya dah sedar, dia orang ada benda ni, dia orang tahu nak buat apa semua somehow. Mungkin lepak je kot, tak ada yang tolak, yang tekan betul-betul, tak ada yang menjadi pegang rotan, yang sebat semua, kena siapkan ni. So saya datang, saya lah jadi penjahat tu. Orang jahat tu saya lah jadi, okay, kalau nak buat, aku tak tahu apa yang aku boleh buat ni, tapi aku rasa boleh kot, kita try. Kita try, buatlah, susunlah kerja macam mana, ikut suka apa semua. Terbitlah buku Sekuntum Pantun ni, yang first ni tahun 2012. Dan agak untuk saya waktu itu sebagai buku pertama, ini dan pertama, di kalangan buku-buku keluar waktu itu, ini sangat saya rasa sangat okey sangat lah. Dia taklah perfect, sebab kita pun buat buku ni untuk belajar banyak benda kan, penerbitan, penulisan, macam mana nak handle penulis, macam mana nak jaga deadline. So semua apa yang saya belajar dekat Berita Harian secara tak langsung tu, saya just pakai je. Tak fikir sangat pun. Tak fikir, tak ada plan yang gila-gila apa, tak ada. Tapi kalau ikutkan masa tu publishing house ni baru tak dah ada. I think Fiksi dah keluar 2011, tahun sebelum. Itu semua waktu-waktu yang menarik lah. Ada Art for Grabs, KLAB yang awal-awal di CM apa semua tu. Itu rentetan daripada tu lah. Ada acara, adanya keperluan. Itu kawan-kawan banyak lah yang akhirnya keluarkan zine apa semua tu. Dan untuk Obscura kita tak, saya pelik je dengan Obscura, ataupun mungkin saya cari pandang saya tak pernah melihat terlalu berada dalam gelombang atau kelompok itu, ataupun tidak berada terlalu keluar jauh sangat. Tak, dari Obscura tu dari awal. Sebab kenapa? Satu benda yang saya sedar dari awal tu adalah cara kerja ni saya tak boleh. Kenapa buat kerja buku sloppy contoh. Saya tak boleh. Saya tak boleh faham benda tu. Apatah lagi kita nak memikirkan benda ni keluar, keluarkan duit nak beli apa semua.
So benda ni kalau keluar, at least dia semengah, orang ada manfaat. So apa, macam mana? So basically yang saya nak beritahu ni, nak menerbitkan boleh, bertanggungjawab lah. Itu yang saya belajar kat Berita Harian. Macam mana nak keluarkan laporan sebarang? Tak, memanglah dry, memanglah boring, tapi tak boleh sebarang. So quality tu yang akhirnya saya lebih tertarik. So nak belajar macam mana nak olahkan, macam mana nak garap benda tu untuk kita sendiri. So sebab tak ada saluran lain, buatkan Obscura tu, buku pertama, buku kedua. Akhirnya dan kelompok kawan-kawan waktu tu ramailah. Ini yang saya kena terima kasih dari awal, antaranya Syafiq Halim, Rumah Amok dulu. Ini antara yang masih saya, macam mana kita mampu bekerja dengan tenang dan saling faham tanpa banyak cakap. Kita share banyak values yang sama walau kita tak explain each other banyak. Benda-benda ni lah. Kenapa quality? Kenapa quality layout misalnya? Kenapa? Sampai sekarang masih ada masalah tu. Tu maksudnya apa? Kita tak belajar lah. So kalau saya malu lah. Sebagai individu dan juga sebagai kelompok, bagi saya memalukan. Tapi of course orang tak share pandangan yang sama. Tapi untuk saya malu lah sebab ini dah buat. Orang-orang di atas kita dulu dah buat buku-buku yang kemas. So macam mana? So Obscura tu muncul dia sebagai platform saya untuk justify. Satu lagi waktu tu umur saya 30. So saya kena letakkan satu benda, kena buat. So kalau tidak jadi kita akan frust contohnya kan. Apa-apalah dalam hidup, dalam kerja, penat apa semua. So kena ada satu saluran yang layan kita punya apa dia punya steam. Saya ingat dia bagi kebebasan mungkin. Like masa duduk dekat Berita Harian dah ada tim besar, tapi tim besar pun tak semestinya quality publication waktu tu yang di bagus. Berita Harian saya memang kecil, bukan tim main newsroom. Yang free-nya kecil. Tapi still mungkin tak ada kebebasan untuk like dari segi estetik kepada estetik penerbitan tu kan, estetika. So akhirnya kalau terbitkan publishing house sendiri, kita ada suka hati aku nak buat apa kan. Bukan suka hati. Ini masalah juga. Orang selalu anggap suka hati tapi bukan tak. Suka hati maksudnya idea sendiri kan. Dan kita bertanggungjawab sepenuhnya. Maksudnya nak letak duit sendiri ni. Kalau nak jual tak jual, kalau tanggung rugi. So benda-benda tu dah kalkulatif punya gerak macam ni. Okay nak buat tapi macam ni kita tak ada duit. Nak letak duit kat sini takkan nak buat cincai. Bila boleh dapat balik ni, tak naklah rugi sangat. So benda-benda tu perlu dikira-kirakan. So Obscura adalah tempat saya belajar dan memang gasak je lah semua tu. Tanpa, tak adalah takut-takut sangat, tak adalah berani sangat, tapi macam nak buat. So akhirnya dah 10 tahun, 12 tahun kalau ikutkan tahun ni. Sudah berapa penerbitan sekarang? Title wise saya rasa mungkin lebih 40. Taklah banyak 40? Termasuk sebab dulu kita suka buat zin-zin kecil. Dah sedekat, lebih sedekat kan? Taklah banyak kalau ikutkan sedekat tu. Setahun average puratanya 4 tajuk. Memang dari awal saya duk fikir macam tu. Setahun 4 ni dah kira bagus sangat lah ni. Kalau dapat. Tak dapat pun relax. Tak ada apa nak kejar. Penulis, dari segi penulis ramai ada, of course Obscura terbitkan penulis lain juga kan. Ada, tapi itu benda-benda yang kita sepanjang jalan tu kita tengok mana yang kita berminat dan kita rasa ada potensi dan faham dengan nilai yang benda ni. Ataupun kita percaya tengok tulisan itu kita buat. Tak ramai tapi adalah sampai ke hari ni ada orang-orang yang saya bekerja. Kriteria macam mana kalau Obscura nak menerbitkan buku? Saya macam tengok orang dia dulu kot. Saya sangat penting benda tu macam disiplin orang. Disiplin dan dia ni kenapa kan? Saya akan duduk dalam sembang. Kau nak tulis sebab apa? Motivasinya untuk apa? Nak apa? Nak duit. Nak duit saya akan salurkan terus, tak payah ke Obscura. Pergi tempat lain. Betul. Ini kalau siapa kawan yang pernah kerja, yang buat kerja dengan saya memang akan boleh sahkan. Kalau katakan dengan buku ni nak harapkan ada duit apa royalty, silakan. Tapi pergi tempat orang lain. Tapi kalau nak belajar benda sekian ni, kalau orang rasa nak ada proses kreatif yang menyakitkan hati, yang memang menyusahkan hidup lah basically. Sebab kita bila ada satu barang, kita belum tentu benda tu dapat sebiji dan elok. Kita kena gilap, kena ketuk-ketuk lagi. So proses tu yang kalau ada lah benda Obscura boleh tawarkan, saya boleh tawarkan kepada orang lain yang kerja dengan saya tu adalah benda itulah. Dan kita taklah faham sepenuhnya, tapi kita selalu nak mengunjurkan sempadan tu. So orang kadang-kadang mungkin macam penulis datang ke rumah penerbitan and then aku ada manuskrip and then nak terbitkan, and then that's it, kita lepaskan pada penerbit kan, mungkin untuk decide. Tapi mungkin di Obscura macam mana rumah penerbit tu membangun bersama dengan penulis sekali, itu ditekankan mungkin mudah je untuk faham. Orang kalau hantar manuskrip kadang-kadang kalau sekarang ni sebab senang sangat nak hantar manuskrip akan bising. Kenapa tak ada respon bla bla bla. Dah 3 bulan dah 6 bulan. Okey, faham. Dekat Obscura satu buku on average kebanyakan buku yang kami terbitkan satu manuskrip minimum 2 tahun dikerjakan manuskrip. Editing saja
semua benda. Maksudnya bila ada, basically kena ada barang dulu. So bila kita tahu nak bermula dari mana. Dari situ ada proses dengan writer. Sama dari pantun awal tu pun kita dah buat tanpa saya sedar. Dah belajar benda ni. Macam okay. So tak boleh nak buat buku untuk terbit KLB katakan. Lagi 3 bulan. Oh saya takkan buat. Tak akan ada benda di luar keperluan ataupun apa yang diperlukan dalam proses dengan penerbitan Obscura ni yang akan menentukan bila buku tu keluar. Contoh, kalau saya ada sekarang tengah buat 2 manuskrip yang saya nak buat. Saya tak letak pun bila ni kena keluar next month ni. Tak. Saya tahu dah ada. Okay, dah nampak rupa ni, dah cun. Saya pun dah tahu peranan saya nanti bila nak sunting ke apa. Tapi bagi je ruang masa. Kita letak target lah so that kita tahu. Tapi kita tak ada nak terkejar-kejar. So Obscura tak ada tekanan untuk sekarang orang tengah duk sibuk dengan buku ni, tengah laku buku ni dengan auto genre macam ni kan, dan kita kena kelebit kan. Tak pernah. Tapi kita hanya berminat dengan apa fikiran ataupun gaya ataupun penulisan orang-orang yang kita adalah tempatan. Kena relax, kena tenang. Tenang dan saya nak tahu dulu apa dia. Kalau buat macam ni apa dia. Kalau Japan macam ni apa dia. Dan satu lagi masalah di Malaysia ni juga yang kenapa Obscura ada tu adalah orang memahami sastra. Sastra ni kalau orang sebut hanyalah cerpen, novel, puisi. Kalau esei pun esei tentang novel tu tadi. Padahal untuk saya tak. Apa saja menggunakan bahasa penulisan yang digunakan dengan cermat, yang diaturkan, dikembangkan dengan pemikiran penulis itu, perhatian dia, itu sastra lah. Asal bukan esei ni bukan sastra. Cermat. Tak, kalau ikut kan pada waktu tu kan mungkin penerbitan indie dah mula naik kan pada waktu tu. Dan kalau kita tahu penerbitan indie ni mungkin dia nak lawan kepada establishment kan, yang institusi yang mengongkong bahasa. Macam mana Obscura posisikan antara, adakah Obscura ni kata of course independent. Tak tahulah. Mungkin Hafiz agak kritikal dengan term independent tu juga. Untuk benda tu saya rasa saya ada tulis satu esei dalam, saya ada baca. Sekali bererti kot. Lebih kurang. Tapi waktu tu bila 5 tahun lepas, 10 tahun lepas. Memanglah antara yang benda yang saya rasa sekelakar dalam ruang kawan-kawan yang menjadi penerbit ni, penerbit buku waktu itu, bahkan sampai sekarang pun selalu ada kesedaran untuk inilah mengkritik contohnya Dewan Bahasa dan Pustaka dalam bentuk penerbitan bla bla bla. Saya boleh faham sebab saya pun kat situ di posisi itu. Dari dulu saya memang kritikal terhadap DBP. Tapi akhirnya bila kita tengok dia buat kerja, tak hanya penerbitan, gerak kerja apalah pengedaran apa semua tu, akhirnya sama je. Tak ada apa benda pembaharuan. Buktinya apa? Tak sampai 10 tahun melingkup. Kecuali fiksi. Masih ada. Kalau kita nak bahasakan independen yang yang banyaklah kita boleh sebut lah macam-macam. Tapi akhirnya banyak yang tak sempat. Sebab apa? Tak ada kesungguhan pun. Bukan sebab nak menerbitkan buku pun. Melihat buku ni sebagai komoditi untuk pasar je. Ikut trend. Tak salah. Untuk saya tak ada masalah benda tu. Tapi buat tadi biar semengah lah. Biar proper. Walaupun benda tu untuk melihat sudut pandang itu hanya pasaran, nak buat duit. Buat, tak ada masalah. Kalau pandai, silakan. Cuma Obscura tak kat situ. Kita sedar kekurangan kita, kelebihan kita sedar je. Dan kita tak nak main pun game tu. Sebab tu tadi saya cakap, Obscura tidaklah berada di dalam lingkungan tu, tapi kita pun taklah merasa jauh sangat dari benda tu. So kita selalu ada satu gap yang kita rasa untuk check kita nak buat ni sebab ni. Okay, kurangan kita apa? Ini. Okay, tak apa, kita boleh deal dengan benda tu, kita okay je. Tapi itulah dia. Sebab nampak promising kan waktu itu, banyaknya yang tumbuh apa semua, akhirnya tak banyak bagi kesan. Dia kesan yang sekejap je, dia wave je. Dia menjulang orang sekejap, lepas tu mana? Dan soalannya adalah, adakah kerja-kerja budaya begini menerbitkan buku ini untuk trend je, untuk tempoh musim? Tak. Orang sentiasa ada. Perkembangan orang perlu diiringi. Maksudnya hari ni kita 20, saya bermula itu umur 20-an, masuk 25, 30. Di setiap umur-umur ni kita kena ada kita punya engagement, dan untuk kita nak consume bacaan yang best, yang bagus, nak tengok filem yang okey. So kalau producernya tak faham benda ni, apa benda? Kesilapan saya untuk penerbitan indie itu dia. Tak faham. Discontent, dia menjual discontent. Kebanyakannya tak ada apa. Nampak gaya, keluar rambu-rambu ni, nampak gaya memang menang lah. Duduk sembang, alamak, jam lah, tak ada apa. Kalau saya faham maksud Hafiz macam penerbitan yang semengah tu kan, tak semengah apa tu kan. Bukan sekadar dari segi kualiti penulisan, tapi persembahan buku juga kan. Saya pun tertanya-tanya juga kalau mungkin bagi saya persembahan buku, kalau kita tengok penerbitan di Malaysia ni awal-awal
ada konten yang bagus tapi persembahannya dari segi cover mungkin kurang menarik. Tapi tetap orang baca juga. Sejauh mana persembahan tu penting bagi Hafiz? Like quality manuscript, menarik, cerita kena menarik, tapi persembahan juga. Dan saya rasa Hafiz sampai sekarang bermula dengan Obscura, kemudian dengan publication Swara, and so aspek estetik persembahan tu dipentingkan. Sangat penting kot dia. Itu tak boleh tidak. Sebabnya mudah kita nak tengok benda yang cantik. Kalau soulnya, jiwa orang tu cantik, dia kan simple-simple dia pun dah okey. So, saya rasa pendekatan tu sama. Macam mana kita nak kalau geng-geng makanan ni, gastronomi nak dia pagi buat plating sebelum dia hidang makanan tak orang, itu kan penting. Pinggan besar tapi benda di tengah kat kecil, orang tak faham apa benda ni, tapi tak, dia ada tujuan dia, dan tujuan tu memanglah tak semua orang akan faham, akan bersetuju, tapi yang pembikinnya ni perlu memikirkan benda tu. Tak boleh agak-agak je kan. Kalau nak buat layout, margin pun tak faham, macam mana kan. Font size ni, kalau satu buku tu ada sampai 5 font, macam mana cerita dia ni kan. So benda-benda tu yang membuatkan saya tertanya. Di usia sekarang ni, maksudnya bila makin naik usia ni, tak menyembur keluar lah. Kita akan tengok dan kita akan masalah ni lagi, kita untuk benda yang kita buat, kita tak buat lah benda tu. Kita tak membuat lah kesilapan. So maksudnya di Swara, di Obscura, Hafiz terlibat dalam semua peringkat penerbitan, semua. Editing, dapatkan penulis. Basically one man show, dan ditolong oleh kawan-kawan lah, macam Safi tadi. 3 orang lah, kadang-kadang saya perlukan proofreader, saya perlukan editor. Saya nak bekerja dengan orang je. So kalau yang editor, okay, try. Ada beberapa tajuk yang kita buat kawan-kawan sebagai editor, tapi saya sebagai yang menguruskan projek dari awal lah. Basically saya terlibat semua proses. So yes, I mean, saya pun terlibat dalam dunia penerbitan sekarang, dan antara isu yang selalu kita hadapi adalah untuk dapatkan quality manpower yang berkualiti, editor yang bagus, penterjemah yang bagus, proofreader yang peka dengan teks kan, macam-macam. Masih terdapat Hafiz deal dengan benda tu lagi dalam sekarang. Terutama dengan Swara, sangat antara masalah besar sebenarnya. Dan tak dapat yang ni. Tapi nak mengeluh pun tak ada guna. Yang boleh kita buat adalah buat kerja dengan cara yang kita rasa dapat membantu dan menyelesaikan masalah tu. Maksudnya kalau contoh bakat, kalau dekat even Obscura, Swara pun memang kita cuba bekerja dengan penulis serapat mungkin untuk develop. Kita ni tak terror sangat tau. Jangan ingat bila saya cakap macam ni kita dah settle banyak benda, kita tahu tak. Tengah buat ni dengan A, katakan tengah buat kerja dengan si A, kita duk belajar benda juga. Datang pula kita buat kerja dengan si B ni, ni lain pula. So semua tu untuk saya tengah belajar banyak benda dari orang ni. So semua tu nanti saya harap akan dapat top upkan pengetahuan dan juga macam nak menguruskan lah. Sebab management memang akhirnya saya sedar dengan Obscura dan Swara sangat susah. Nak menguruskan sangat susah. Bagaimana pula dengan dari segi pemasaran, jualan dan pemasaran untuk Obscura? Kalau tengok Hafiz uruskan sendiri juga pemasaran misalnya? Sangat minimal. Sebab satu limited, terhad. Kedua, minatnya tu memang terhadap belakang tabir punya kerja. Once buku tu dah siap, saya dah tak kisah. Bukan tak kisah macam mana, maksudnya kau jalan lah sendiri macam mana pun, maksudnya minimal lah ada distribute apa semua tu, tapi bukanlah dalam daya yang macam kita tengok sekarang lah. Setiap jualan buku ada tak. Saya tak mampu pun, sebab minat saya tu tadi dekat nak settlekan masalah ni tadi, editorial, penulisan apa semua. So saya takkan mampu untuk buat semua. Dan kita pula sedar kebanyakan orang even sekarang ini dalam kes nak jual buku ni, dia hanya komoditi, boleh jual tak boleh jual. Saya tak pernah ada fahaman, tak pernah pegang kepada benda tu. Kalau saya perlukan 5 tahun untuk habiskan 500 ni, 1000 kopi ni, saya okey. Saya takkan rasa resah. Dari sudut bisnes, benda tu akan susah lah. Kenapa? Tapi tak. Saya punya pemikirannya tu bukan sangat tentang nak menjual untung rugi tu. Walaupun penting sebab dia akan membagi kesan kepada buku-buku kita keluar kemudian. Tapi 10 tahun ni saya belajar untuk menguruskan benda tu tadi, supaya bila saya nak keluar je buku ni, katakan ke depan ni, saya dah ada dah ni. Tak akan ada hutang yang menimbun-nimbun, tak. Kita akan cuba bayar kepada semua orang yang kita terlibat. Sikit ke banyak ke, macam mana itu tak kisah, tapi semua orang yang terlibat ni dapat bahagian dia. Setakat ini dengan skala kecil apa semua tu, saya okey, masih ada dah 12 tahun. Untuk saya
konsistensi dan maraton tu lebih penting, sangat penting. Sebab no point lah nak lari becut boleh, lepas tu mana? Sebab tu tadi ini penerbitan buku yang umumnya tu adalah pengetahuan, berurusan tentang pengetahuan, idea, pengalaman, sejarah. So takkan buat 2 tahun je. Takkan buat 5 tahun je dah habis. Macam nak membaca pun takkan baca bila sekolah je. Tak. Kita teruskan begitu. So kesedaran macam itulah yang akhirnya macam okay, orang mungkin tak nampak dari sisi yang sama, tapi kita rasa kita nampak kat sini, kita buatlah apa yang kita mampu. Adakah saya terbeban? Tak ada. Saya tak ada rasa tanggungjawab yang besar terhadap nak kena keluar ni 4 isu. Tapi mungkin lebih kepada diri sendiri kan. Itu pertama sekali. Dan cuba diimbangkan lah dengan yang lain-lain tu. Banyak lah kalau aspek perniagaan memang itu tadi lah tak bijak, tapi untuk Obscura okay je. Hafiz bermula dengan di awal mungkin lepas universiti masuk dalam journalism. Untuk beberapa tahun di berita harian di ROOTW, kemudian dengan segala benda yang tak beres akhirnya keluarkan Obscura. Lepas Obscura now kembali kepada journalism, dan Hafiz dengan kawan-kawan yang lain menubuhkan Suara. Apa masalah dengan journalism kita sekarang sehingga Hafiz rasanya perlu diterbitkan Suara, sebuah majalah long form lah begitu kan. Kalau saya tak silap ingat, ini kalau Suara ni dah awal-awal ramai ya kawan-kawan tolong, ada Bad, ada Nazir, ada Azam. Ini semua kawan-kawan yang saya berterima kasih lah jumpakan dengan diorang one way or another, tapi yang membolehkan untuk materialize. Sebab sebelum Suara saya buat 2 dah percubaan. Dah 10-11 isu dah. Sekarang ini saya tengah edit yang ke-14. Walaupun terlambat. 14 So 13 dah keluar. Okay. Saya ingat saya waktu tu kita nak agak cynical lah, hujung 2019 belum tahu pasal COVID lagi, tapi kita jadi sarkastik dan suka gelak-gelakkan orang kan. Maksudnya wawasan 2020 ni dah nak masuk ni kan. Hujung 2019 tu kata tahun depan dah ada 2020 ni. Apa benda kita ni kan. Memang ada perbincangan kereta terbang misalnya, tapi apa benda ni tak disokong apa-apa kan, tak ada content. So kita fikir akhirnya yang kita perlukan benda basic je. Macam mana maju kita pergi, okay, bagus, kembang, tak ada hal. Tapi basic tu kena ada dan settle. So dari situ je saya rasa. Dan satu lagi, Obscura ni adalah nak kalau nak faham ni mudah je. Kan tadi kita dah mengomel banyak pasal penerbitan, kualiti bla bla. Kalau umur 20-an 30-an tu masih banyak nak membebel lagi kan. Tapi sekarang dah ni kemarahan tu masih kuat lagi. Kemarahan ada, tapi cara salurkan tu lebih bijak. Maksudnya tak payahlah bebel buat apa, orang kan suka, orang kan dengar pun kan. So kita menjawab sebahagian besar tu kritikan kita sendiri ataupun saya sendiri terhadap apa yang saya nampak dalam dunia penerbitan, disokong oleh kawan-kawan yang ada ni untuk keluarkan balik. Inilah jawapan kepada kritikan kita terhadap bila kita kata penerbitan yang sloppy tadi. Ini jawapannya. So lebih memuaskan. Maksudnya kita tak buang tenaga marah-marah, tapi kita letak effort untuk gerakkan satu kerja lagi yang sebenarnya susah je. Dan kesusahan ni saya tak suka nak cerita, sebab adanya kita decide, kita ambil keputusan untuk buat, kita sedar risiko dia, kita sedar apa-apa benda yang kita perlu buat, so kita buat lah. Lalu apa kena nak ngomel-ngomel kan, tak payah. Jadi Suara bermula dari situ, dan asalnya nak buat satu isu je, seronok-seronok. Sebagai nak menjawab tadi geram tadi tu, terletak satu dah belah. Tapi Suara lahir selepas, saya ingat mungkin 10 tahun Hafiz masa Obscura, ROTW, tapi lahirnya Suara ketika kita dah mula lari daripada physicality dalam penerbitan, dan saya tak tahu, mungkin Suara diwujudkan untuk mengembalikan physicality tu juga satu hal. I mean, orang semua ke online. And then kalau kita tengok pada journalism, satunya kan, journalism dah semakin, kalau bagi saya dah hancur sebenarnya. Sekarang hanya news writing. News writing dah tak, mungkin orang tak panggil journalism sangat dah, sebenarnya kewartawanan sangat kan. So dan Suara kembalikan long form, bukan kembalikan tapi memperkenalkan yang mungkin kita tak biasa lagi dekat sini kita kan, long long form journalism kan. Itu isunya sekarang adalah orang mungkin dah semakin nak kepada kecepatan, keringkasan, tapi Suara again dengan semangat yang Hafiz bawa dari dulu, bekerja ni, tak apa, kita bantai saja, buat long form. Yakin ke tak orang baca masa tu, Dia dah jawab soalan tu. Maksudnya ada masalah, contohnya digital, time masa orang luang masa untuk baca tak banyak, extension nak
tumpu perhatian pun dah singkat apa semua. So memang betul lah. Itu masalah tadi yang kita nampak, yang seorang nampak. Dan kita nak counter, kita nak bagi offering yang berbeza. Itu berhasil atau tidak bukan urusan kita. So kita memang lihat benda tu. Boring kan digital ni apa? Kenapa orang tulis? Contoh kenapa orang tulis Facebook status kadang-kadang panjang-panjang, bila kita minta tulis essay kat suara tak boleh. Itu salah satu contoh real yang kita hadapi, yang kita sedar dan kita nak check benda ni. Apa masalah ni kan? Kita boleh lah, patutnya boleh lah. Ada orang-orang ni ada pandangan, kawan-kawan ni ada pandangan semua ni. Yalah, maksud saya orang bukan sekadar tak mampu untuk menulis panjang, tapi nak membaca long essay tu satu hari kan. Mungkin. Tapi itulah tu juga kan. Maksudnya nak membaca. Kenapa nak baca benda-benda okey lah, benda-benda santai ni tak ada masalah apa, tapi kenapa tak boleh bagi perhatian kepada benda macam ni yang lebih perlu sebenarnya. Untuk contoh paling tidak untuk tambah pengetahuan umum kita. Itu je kan. Kita tak bercakap benda besar-besar ni, politik, falsafah apa tak. Ini untuk hari-hari biasa, untuk sebagai menjalani kehidupan biasa kita yang kita perlukan. Yang otak kita ni perlukan sikit makanan juga. Tak hanya kita makan. Tapi nak ada benda tu apa susah sangat. Jadi untuk kita buatlah. Jadi saya tak adalah romanticize sangat digital lah, apa kena print apa semua. Kenapa print simple je. Sampai hari ni kita tak tahu nak buat duit macam mana dengan digital ni. Kalau dah semua benda free. Kita dah boleh tengok berapa banyak portal berita di Malaysia. Hari ini masalah. Itu portal berita yang hari-hari kena keluarkan berita. Suara nak buat kalau dapat 3 bulan sekali. Dah 2 tahun ke belakang ni dah lajak dah. So macam mana kita nak dapat rolling? Tak dapat. Takkan ada. I mean, bagi saya rasa Svara sebagai satu bentuk yang agak tepat dengan kualiti journalism sekarang, sebab rasanya bilik-bilik berita dah bukan kena hentikan, tapi tak bagi perhatian kepada benda tu lah. Tak beli pada daily reporting sangat kan, sebab orang journalism sudah dibebaskan. Semua orang boleh jadi jurnalis kan sekarang. Dan apa yang tak ada sangat adalah misalnya rangkuman kan. Pembenungan lah. Reflection. Seminggu sekali, misalnya kita, atau sebulan sekali untuk rangkumkan apa yang berlaku misalnya kan. Dan untuk buat reflection, buat pembenungan ni kita perlukan masa. Masa sekarang mahal lah. Semua orang tak ada kesabaran lah. Semua kalau boleh, kalau itu makanan, Maggi lah semua sekarang ni. Selepas 14 isu sebagai editor Svara, apa kualiti penulis, pandangan Hafiz, penulis Svara sekarang ni? Okay, saya jujur je. Dari awal masa kita mula, kita sedar satu benda. Kita akan sampai ke satu tahap yang kita terpaksa bergantung kepada satu pool, satu lingkungan penulis yang kita boleh harap, maksudnya bila kita sign akan dapat apa semua tu. So sekarang saya rasa Svara berada kat situ. Sebelum ni kita explore, kita teroka banyak, kita nak cari banyak. Tapi akhirnya dengan kesedaran awal tadi tu kita sedar lah, kita tak kecewa pun. Cuma saya just berharap alang-alang ada platform ni, tolonglah kami untuk kembangkan, maksudnya dari segi penulisan apa semua kan. Tapi akhirnya tidak. Maksudnya kita kena kembali kepada tim Suara tadi untuk fikir, dan kita yang kena gerakkan kat belakang, kita kena assign benda. Which is okay, dia bukan tak okay. Cuma saya berharap dalam 2-3 lepas masuk tahun ketiga tu dia lebih mencapai. So sekarang ni kita berhadapan masalah tu yang kita bayangkan tadi tu. Penulis tak ramai. Walaupun ada, bukan tak ada tau. Tapi benda yang kita nak ni. Susah. Macam mana kita membayangkan tadi, kalau sebut long form, dia sebut long form. Paling panjang lah dekat Suara, kalau saya tak silap, saya tak ingat yang mana satu, tapi masa edit tu saya perasan word count dia dalam 6,000, 7,000. Itu kalau standard di luar, UK, US ke, itu long form tu digelakkan kita je. Kalau 5,000 je long form kau, dia gelak je. Itu tahap kita. Itu sebabnya itu kita kena check diri kita. Cuma saya bagi tahulah benda tu sebab tadi ni nak counter balik kepada penulis-penulis di Twitter, di Facebook, di sosial. Maksudnya kalau compare berbandingan itu, ini je lah susah lah sikit. Maksudnya nak susun fikiran. Tapi jauh sangat comparison tu. I mean, Twitter dengan majalah Svara yang 100 ke 6,000 patah perkataan. Tak, maksudnya begitulah. Orang lebih boleh buat thread di Twitter, satu malam duduk pun tak apa. Tapi kita minta essay proper untuk fikir dan susun fikiran tu, jenuh. Betul-betul susah. Saya tak suka main watak tu. Maksudnya nak kejar orang. Dia pernah buat kerja sama, kalau mungkin boleh dia berdasarkan kan, nak kejar deadline. Kita ada deadline ni, kita ada time kita. Tapi kita pun faham juga kan, orang-orang tu ada kesibukan ni. Tapi sebab kalau keinginan kita terhadap benda ni, penulisan, bahasa, sastra, budaya ni ada, so saya rasa itulah yang akan jadi pemacu untuk membolehkan kita. Dan untuk saya itu yang saya pegang. Saya tak suka jadi orang jahat ni.
Nak hantar mesej saya dah agak. Kalau orang tak jawab, dia mesti tengah serabut, overthinking. Alamak, Hafiz dah tanya tu. Saya tak suka dalam posisi tu. Saya lebih suka macam, sebab kita dewasa kan, bagi deadline siap-siap. Okay, along the way kalau perlukan input, nak discuss, kita selalu ada ruang tu untuk berbincang, untuk brainstorm apa, anytime bagi tahu. Tapi sebahagian juga susah lah, ada deadline tu tak tahu ke mana apa semua. So kita benda-benda tu yang tadi tu lah, sebenarnya skill paling besar untuk buat penerbitan apa semua ni pengurusan nanti. Skill menguruskan sumber manusia, menguruskan masa, menguruskan duit. Itu skill paling besar. Tapi mengenali Hafiz, saya rasa antara skill lain yang Hafiz ada adalah skill untuk mencucuk orang atau menjentik orang supaya bergerak menulis. Tak tahu kenapa kan, tapi itu mungkin tadi dari awal dah macam tu kan. Tak pilih berada dalam situasi macam tu, tapi even dari berita harian pun tiba-tiba, contohlah waktu tu umur dalam 27, editor atas saya hilang mana entah 2 minggu tak ada, tapi benda ni kena keluar ni, paper ni kena keluar. So saya ada option, dia cakap bukan kerja aku tak payah buat ni. Tapi tak, for some reason saya tak memilih macam tu. So saya rasa betul bukan kerja saya, tapi takkanlah susah sangat benda ni. Okay, tak apa, buat. So dia bukan diajar, dia bukan, sebab tu saya susah sekarang kalau orang minta mengajar. Cara saya belajar macam tu. Dan orang tak boleh carry, tak boleh follow. Sebab nak belajar, tuliskan. Bila dah ada kita duduk. Itu cara saya mengajar, belajar. Ramai orang ada keinginan untuk menulis kan. Tapi dengan macam-macam alasan lah nak menulis kan. Tapi selalu orang akan bagi alasan bahawa ketiadaan bakat sebagai satu penghalang untuk orang menulis kan. Apa nasihat Hafiz kepada penulis baru, penulis muda, penulis baru, penulis yang lama ni, yang nak tapi bagi alasan tak ada bakat, tak reti kan. Tapi nak menulis kan, dia tu. Nasihat memang tak ada dia. Dia macam ni, kena sesat jalan sendiri. Saya tak tahu lah, nasihat tu tak boleh. Cuba dan tulis. Tapi kalau nak katakan bakat, macam mana kita nak tahu ada bakat atau tidak kalau kita belum buat? Dan bila kita dah buat, dan kalau kita buat tu dengan fikiran, dengan adanya elemen berfikir tu, saya percaya kita akan cari jalan. Contoh, saya tahu saya tak reti menulis. Awal-awal umur 20-an di RTW. Saya sedar sendiri ni, orang tak cakap apa. Tak ada, tapi sendiri tahu. Kita sedari, okay, ni aku bangang sangat ni, tak boleh nak buat ni. So apa kena buat? Baca buku. So baca, mengabar. So macam itulah. So saya percaya kalau bakat ni saya tak ada rasa special sangat tau. Siapa yang bakat menulis? True. Membaca, mengira, menulis, semua tu diajar di sekolah. Saya personally saya rasa macam saya pun tak faham dengan perkataan dia kata bakat, makna bakat tu sebenarnya. Orang kata bakat senang disebut macam saya tak tahu lah, sebab kalau fikirkan dia, kalau saya letak diri saya sendiri, macam mana ni belajar IT, family, bapak saya pegawai kerajaan, mak suri rumah, bapak polis, ada buku kat rumah tapi bukanlah buku yang grand-grand macam paling-paling balik umur 12 tahun 13 tahun di kampung ada tak majalis. Yang saya rasa pengalaman tu adalah pengalaman kebanyakan orang waktu itu. Nothing special about that. So mana bakat, saya tak tahu. Untuk saya bukan bakat kot. Untuk saya adalah keresahan ataupun keberanian untuk mempertanyakan diri sendiri kan. Lagi dan lagi kan. Sampai sekarang tak puas hati semua benda. Bukan dalam bahasa yang atau kritikal pada tulisan sendiri. Tulis satu and then itu lebih tengok lebih teruk lah. Nak berdepan dengan tulisan sendiri lebih teruk lah. Kena justify, kena ambil masa lama macam mana nak buat ni. True. Itu je. So, Hafiz projek terbaru, projek semasa dia buat dan mungkin projek masa depan apa yang Hafiz nak buat? Tak ada. Kita sama maraton macam ni je. Maksudnya selalu pasang antena untuk tengok atau fikirkan manuskrip, baik itu Suara atau Obscura. Obscura ada 2, tu boleh sebut sebab saya dah nampak rupanya. Detail tu semua nantilah, tak tahu macam mana. Suara macam tu dah 2 tahun ni lagi asyik terbabas, patut keluar 4 isu. Itu kita akui sebab kita bukan nak sorok-sorok. Sebab tu tadi, satu, saya sendiri banyak engage dengan benda lain perhatiannya. Kedua, proses untuk mencari bahan dan penulis apa semua ni, akhirnya kita dah rasa yang sangat mencabar. Kita susah nak maintain excitement orang penulis untuk ada dengan kita lagi sepanjang jalan ni kan. Tapi itu bukanlah, saya tak rasalah itu jalan mati. Kita kena kreatif lagi, fikir balik macam mana nak cipta balik bakat-bakat tu dan macam mana nak tulis balik. Pernah terfikir macam nak lepas kepada orang lain mungkin, itu kita dah buat dalam bentuk kita jemput editor tamu. Kenapa? Sebab dari Suara awal tu
saya sendiri rasa macam terlampau banyak sangat Hafiz dalam tu. Which saya tak suka lah, sebab kalau boleh, maksudnya Obscura sudah. Obscura itu untuk personal. Itu memang saya sendiri, tak ada siapa decide apa itu, memang personal punya interest terhadap penerbitan penulisan. Tapi kalau Suara ni saya macam lebih nak terbuka lah. Tapi itulah tadi, dia ada berhasil, beberapa editor tamu kita dah jemput dan buat. Tapi kita pun sedar juga ada masalah-masalah lain yang itu tadi, tak semua orang boleh fikir macam mana nak menguruskan editorial ni, macam mana. Kebanyakan orang fikir, baik penulis ataupun editor yang kita cuba kerja ni, bagi je tajuk, bagi je apa ni, by the time deadline ni sampailah, siap. Memang takkan ada. Saya boleh jamin memang takkan ada. Dia kena follow up yang seminggu sekali, bagi dia resah. Kita tanya apa development, kat mana, dah interview belum, apa semua. Memang benda tu yang orang tak faham. Saya tak tahu sepatutnya benda ni normal, benda ni amalan biasa. Tapi sekarang ni dengan gaya kerja portal, dengan gaya saya tak tahu DBP macam mana, saya tak rasa benda ni berlangsung. Maksudnya dari perbualan beberapa dengan kawan-kawan pun yang saya dah terlibat buat kerja sekarang, bila saya tanya, pernah tak bekerja dengan, katakan editor, kalau saya sebagai editor, pernah tak bekerja dengan editor macam ni? Contoh, ada satu projek yang kita duk buat adalah, sedar tak sedar sebenarnya dah setahun dah benda tu berjalan. So sepanjang setahun tu kita memang akan ada meeting. Saya akan siapkan deadline, bagi draft. Draft tu saya tengok, saya komen balik, ambil lagi 3 bulan, rewrite, rombak. Ada seorang terpaksa rombak balik dan dia sanggup. Benda-benda tu yang pada saya itu yang kepuasan, dan itu yang akan menjadikan benda tu nanti. Bukan dah tulis Hafiz, kenapa nak kena ubah? Ramai orang yang cengeng macam tu dia. Kita tanya je, kenapa kau tulis macam ni? Dia ingat kita mempersoalkan credibility dia. Dia tak faham sebenarnya ini adalah proses. Sebab bila saya ada, bila kita orang ada sebagai editorial, kau ada sparring partner, kau defend lah. So proses ini yang saya rasa kadang-kadang saya kesal, sebab orang tak faham sebenarnya. Bila kita persoal tu, dia ingat kita personal attack. Sebenarnya tak, saya nak faham ni kau tulis apa. Itu je sebenarnya. Sebab mungkin ada cara penyampaian yang lebih, mungkin kena tambah lagi 2 line supaya benda ni lebih jelas. Benda macam tu je. Dan untuk editor, saya tak boleh lah memandai-mandai. Saya kenalah faham kalau saya kerja dengan orang. Cuba explain, nak cerita apa kat sini? Mungkin kat sini kot, ya ke? Benda ni ke? So proses-proses itu yang sepanjang jalan, yang saya rasa sangat penting, yang mahal ada dekat Suara dan Obscura, yang tak ada kat tempat lain. Ini boleh disahkan oleh kawan-kawan yang pernah kerja dengan kita orang. Saya, kalau dengan saya sendiri lagi kejam lah. Untuk rewrite tu biasa je bagi saya. Contoh, dia dah hantar tulisan 5,000 10,000 word, datang, bila kita sembang tu kita nampak benda lain, boleh rombak. Ada kebanyakan orang akan kecil hati, akan rasa sia-sia, akan rasa marah, kenapa nak mempersoalkan gaya begini bla bla bla. Dia tak faham sebenarnya kita tengah berproses ni. I mean that's another cabaran juga untuk orang, macam orang yang nak baru menulis, dan kalau tak tahan dengan benda tu, dan tak boleh menulis. Kena faham lah, menulis ni memanglah tulis. Sebab tu saya tak tahu kalau macam puisi ke apa, orang menganggap saya sekarang, even beberapa tahun ke belakang ni, orang selalu gayanya macam orang rasa puisi tu lebih senang. Tak, itu paling last saya nak tulis. Kenapa saya suka puisi, dan satu ekstrem lagi esei. Kan dua-dua tu susah. So macam mana? Dia perlu masa untuk dibangunkan. Dia bukan ilham-ilham lah. Ada orang cakap idea ilham, itu terserah, tapi tak boleh. I mean puisi, esei bagi saya, kalau dia kita, tempat untuk kita bermain-main dengan bahasa, mencuba-cuba eksperimen dengan bahasa, even dalam puisi. Saya ucapkan terima kasih kepada Hafiz kerana meluangkan waktu bersama Bual Nusantara, dan saya nak ucapkan tahniah juga sebab Suara dah ke isu ke-14, dan dan Obscura pun masih hidup lagi, Suara masih hidup, dan saya rasa ini memang nyawa Hafiz sebenarnya. Mungkin kalau tak ada benda ni, mungkin saya akan lebih emosi dia tak stabil. Ini banyak bagi pening kepala, tapi dia ada kepuasan yang benda lain tak boleh. Terima kasih banyak-banyak Hafiz. Sama dia. Jumpa lagi. Ya.